Okey, kita mulakan semula iaitu hadis 1357. 1357 bab dia babus soidi wazibahi atau zabahi wazibahi zibahi ziba zibaihi jamak tu ya. Ataupun zabaihi pun boleh. Babus soidi wazabaihi pun boleh ya. Bunyi macam tu. Iaitu bab soidi ni buruan. Ya, zabah daripada zabahun, iaitu sembelihan. Ya. Jadi maksudnya ialah bab buruan dan sembelihan. Bahasa dia macam tu. Sebab zabah ya, zabaihi ni jamak taksir. Jadi maknanya sembelihan. Baik ya, kita teruskan 1357. Saya minta siapa boleh baca. 1357 teruskan. Dari okey, sila. Ya. Ya, satu kira. Satu kira. Okey, catatkan. Hadis 157. Hadis sah. Matan dilarang memelihara anjing selain untuk penjagaan binatang, memburu dan menjaga ladang. Hukum haram. Baik ya, di sini kita perlu ketahui bahawa dalam Islam dan dalam kitab-kitab mazhab ada bab buruan. Jadi ramai yang tidak menerokai bab buruan ini. Sebab selama ini kalau kita disebut anjing, maka kita dah ketakutan dan kita mesti memulaukan anjing. Sebab kita dah dapat pahaman macam tu bukan ilmu, bukan ilmiah. Kalau kita dalami ilmu fiqh, ya, ada bab dikatakan bab buruan. Ya, semua mazhab ada bab berkaitan dengan buruan. Ini termasuk hadis-hadis ini. Ya, dimasukkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi, dalam Islam, ya, Nabi mana yang tak ada anjing? Zaman Nabi mana yang tak ada anjing? Semua Nabi ada anjing. Sampai Ashabul Kahfi pun, cerita Ashabul Kahfi disebut kalbun. Ada anjing. Ya. Jadi kita ni, ya, bila dikatakan anjing ni, memanglah trauma. Ya, tak boleh nampak anjing. Kalau datang rumah, anjing dibaling, kaki patah, dah terkeot-keot. Ya, anjing tu kesian, anjing tu, kan? Kaki dia patah sebelah. Bila dia sembuh tu kita tak tahu, kan? Dia nak cari makan pun dah susah. Ya. Jadi kita dah rasa berdosa. Kita dikatakan di situ dah menyeksa anjing, menyeksa binatang. Ya, kita tak sedar. Kita, ya, orang ahli solat, ahli ibadat. Tapi kita tak sedar kita telah menyeksa binatang itu. Ya. Baik. Dalam Islam boleh memelihara anjing, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat
Ya, anjing itu untuk jaga harta. Contohnya, ya, jaga harta maknanya ia jaga rumah kita. Ya, tak boleh bawa masuk rumah. Dia jaga harta, mana jaga rumah kita. Itu nama jaga harta. Yang kedua, untuk buruan. Kalau kita rajin berburu, ya, anjing ni syaratnya dah dilatih. Kalau disuruh pergi, dia pergi. Suruh datang, dia datang. Dia dah faham cakap tuan dia. Anjing ini adalah anjing buruan yang dibolehkan. Yang ketiga, untuk jaga ternakan dan ladang. Kadang orang, macam di luar negara, mereka macam di Australia dan sebagainya, mereka punya ladang besar-besar dan punya ternakan banyak. Ya, kadang kambing tu beribu-ribu kambing. Ya, kalau lembu pun kadang sampai beribu-ribu lembu. Jadi mereka gunakan anjing sebagai penghalau. Nak halau, nak kawal binatang-binatang ni gunakan anjing. Ya. Jadi anjing tu dijadikan untuk jaga binatang. Yang ketiga, yang keempatnya ialah untuk jaga ladang. Kita punya ladang yang luas, banyak buah-buahan dan ya, tanam-tanaman. Jadi ya, kita gunakan anjing ini sebagai penjaga. Ya. Di sini dalam ilmu fiqh dan ilmu hadis, ya, diperbolehkan. Yang haram apa? Yang haram kita buat kasih sayang belai-belai, masuk rumah bawa tidur, ya, timang-timang, ya. Ini yang diharamkan. Itu yang dikatakan kalau kita suka-suka buat macam itu, ya, dikatakan di sini pahala kita kurang setiap hari seberat 1 kirot. Lebih kurang 1/20 dinar atau 5 dirham. Ya. Pahala kita akan berkurangan kalau kita buat suka-suka. Ya. Saya pun tahu hukum hal ini. Ya. Tapi saya tak bela anjing. Sebab apa? Sebab masyarakat di keliling kita ni tak faham macam kita belajar. Kalau kita bela anjing, ya, nampaknya rumah saya kena pulaukan. Buat kenduri orang pun tak datang. Masyarakat dah cop kape. Oh, dahsyat tu. Memang orang bela anjing dah dicop kape. Ini masyarakat awam. Dia berfaham macam tu. Ya. Ada satu Al-Qisah lah. Al-Qisah ni kisah benar. Ya. Jadi, seorang kawan ini, dia duduk di Melaka. Rumah dia ni dah 2-3 kali dimasuki pencuri. Ya, kalau macam tu pasangilah CCTV. Ya, dah pasang CCTV. Oh, pencuri lagi pandai daripada CCTV. Tak dapat dikesan pun CCTV tu. Pencuri lagi pandai daripada CCTV. Ya, dimasuki juga. Ya, dah 2-3 kali. Lepas tu dengar cerita dia jumpalah, ya, Mufti Melaka. Dia kata, "Tuan, saya boleh tak bela anjing?" Ya. Kenapa pula? Sebab saya punya rumah ni ia 2-3 kali dimasuki pencuri. Jadi boleh tak saya bela anjing? Ya. Nak untuk jaga rumah. Bukan untuk suka-suka, untuk jaga rumah. Ya, Mufti kata tu boleh. Ini nampaknya orang yang faham hukum. Ya. Tapi masalah masyarakat dia kenalah boleh terima atau tidak. Tapi dalam segi hukum boleh. Ya. Maka dia pun, ya, belalah anjing tu. Bila bela anjing, tak pernah pula pencuri masuk. Ya. Jaga selalu lolap. Ya, anjing tak lolap. Tak lolap tak tidur. Ya. Jaga selalu tidur, terlolap-lolap je. Ya. Anjing dia tak lolap. Ya. Dia jaga. Ya. Itu Al-Qisahnya. Jadi setelah kita belajar bab ini, ya, kalau kita bacakan atau kemukakan kepada orang yang ahli ilmu, mereka boleh terima. Tapi kalau orang awam, kita cakap macam ni, tak boleh, kafir. Ya, kafir tu dihukumkan kalau kita bela anjing. Dahsyat kan? Jadi biarlah kita jadi orang yang berilmu. Tak apa, kita tak bela, tak apa. Ya, tapi kita ada ilmu dan jangan mengharamkan orang lain. Ya.
dan kita kafirkan orang lain sebab kita ada ilmu. Itu tujuan dia, ya. Jadi syaratnya anjing itu ya mestilah, ya. Anjing itu mestilah ada tujuan. Mana kita bela tu ada tujuan tadi. Kalau tak ada tujuan, jangan bela. Macam orang lain suka-suka buat perhiasan kat rumah, ya, jangan bela. Ya. Baik, ya. Hadis yang 1358. Siapa nak baca teruskan? Silakan. Orang yang sama pun tak apa. Okey. Ya. Catatkan ya 1358 hadis sah. Matan dia anjing dan panah boleh dijadikan alat buruan binatang. Boleh dijadikan alat buruan binatang. Okey, ya. Hukum mubah. Mubah ni, bahasa mubah ni harus boleh, ya. Baik. Sekarang ni hadis yang dibaca ni hadis sahih, ya. Mana hadis riwayat Muslim. Buka Sahih Muslim, kita akan jumpa hadis ini. Ya. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh imam-imam mazhab termasuk Imam Syafi'i, kita akan jumpa hadis ini, iaitu bab buruan. Ya. Baik, sekarang cerita anjing lagi. Anjing ni yang terlatih, yang boleh dijadikan sebagai buruan. Yang saya kata tadi, bila tuan cakap pergi, dia pergi. Bila tuan cakap tangkap, dia pun tangkap. Ya. Kalau dia panggil suruh datang, dipanggil dia pun datang. Ya. Sebab anjing ini satu binatang yang boleh diajar dan taat kepada tuannya. Ya, banyak cerita-cerita kita tengok, ya, kadang sedih tengok anjing. Dia punya sayang dengan tuannya. Ya. Selalu dia tunggu, ni cerita luar negara, dia tunggu tuannya balik daripada turun kereta api sebelah petang. Dia tunggu. Ya. Satu masa dia tunggu tak balik-balik, tapi dia tunggu juga sampai berhari-hari. Dia tunggu tuannya. Ya, akhirnya anjing tu mati. Dia punya sayang dengan tuannya, dia sanggup tunggu sampai mati. Rupanya tuannya memang dah mati pun. Ya, tak diketahui. Si anjing ni punya setia, hari-hari dia tunggu. Ya, tuannya turun kereta api. Ya, rupanya tak turun-turun. Dia tunggu juga sampai mati. Ini setianya anjing. Ya, pada tuan. Tapi kalau kucing, ya, dia setia pada tempat dia. Dia sayang tempat dia. Ya, dia tak sayang tuan pun kadang. Ya. Dia sayang tempat dia. Campak mana dia nak balik juga situ. Ya.
Tapi kalau anjing dia sayang tuan. Ya. Hmm. Kalau siapa-siapa lah bagi makan anjing, ya, bagi makan anjing. Sekali kita bagi makan, ya besok dia akan datang lagi. 2-3 kali dia dah setia dengan kita. Ya, dia punya anjing punya sifat ni. Dan dia juga boleh dilatih. Jadi dalam hal buruan, ni cerita dalam buruan yang dibaca hadis tadi, bila kita memburu, ya, anjing ni sebagai buruan kita, sebagai senjata kita. Ya, kita pun lepaskan dia, tangkap, ya, suruh kita arahkan dia kejar, kijang tu contohnya ataupun kancil. Ya, kita lepaskan tadi kata Nabi sebut bismillah. Sebut bismillah. Kalau anjing tu dah tangkap kancil tadi, dibawa kat kita hidup, kita sembelih dia kata Nabi. Ya, sembelih dia. Kalau seandainya dia tangkap dah mati, ya, itu tak perlu disembelih. Itulah pisau dia yang ditangkap tu tadi, ya, dan bawa kepada kita mati, itu maknanya tak payah sembelih lagi. Dah mati, boleh dimakan. Satu. Yang kedua, Nabi kata, kalau seandainya, ya, dia pergi, didapati ada anjing lain, dia bawa kancil tadi kepada kita, dah mati, tapi tengok-tengok ada anjing lain bersama dengan dia. Pada masa itu kita jangan makan sebab ragu siapa yang buru, anjing kita ke anjing liar. Jadi mana situ teragu-ragu, jangan dimakan kancil tu contoh. Ya. Dan ada satu lagi hadis dia katakan, kalau dia kalau dia tangkap, dia makan, kita jangan makan. Lebihan dia jangan dimakan. Sebab dia makan untuk diri dia. Dia tangkap untuk diri dia. Ya. Okey. Satu lagi, kalau seandainya dia tangkap di air, kancil tu lari ke air, anjing ni pun tangkap pergi ke air, lalu dibawa kita mati, pun tak boleh dimakan. Sebabnya mungkin dia mati kerana lemas. Itu tak boleh dimakan. Begitu juga ini anjing. Kalau anak panah pula, kita panah, ya, ayam hutan contohnya. Bila panah ayam hutan, hilang. Dia cari-cari tak jumpa. Tengok dah satu hari. Bila dah satu hari, kita tengok. Kalau seandainya panah kita, elok lagi ayam tadi, bolehlah kita makan. Ya, kalau elok lagi. Syaratnya waktu memanah tadi, lepaskan dengan bismillah, ya, sebab itu senjata. Macam orang menembak. Sekarang ni kita gunakan tembak. Jadi kalau menembak pula, kita juga gunakan senjata. Gunakan bismillah. Mana nak menembak tadi, baca bismillah. Itu sebagai senjata. Ya. Kemudian binatang tu mati, dah boleh dimakan. Tak payah disembelih lagi. Itu maknanya lepaskan dengan bismillah. Waktu memanah pun macam tu juga. Baca bismillah. Ya. Tapi kalau binatang tu tenggelam ke air dengan panah kita, kita jangan makan. Dia mungkin dia hanya lemas di air. Macam tu. Ini bab anjing penting, ya, sebab kita ni tidak didedahkan hal-hal di sini. Kita didedahkan dengan najis mughallazon, ya. Dalam hal ini tidak didedahkan. Puan-puan ada pergi tak dekat mana dekat Indonesia tu, ya? Apa nama, lupa pula, kat Indonesia tu, ya, satu kampung tu orang Islam tu semua belanjing, ya, Bukit Tinggi. Puan-puan pernah pergi Bukit Tinggi tak? Kalau puan-puan pernah pergi Bukit Tinggi, satu kampung tu semua bela anjing, ya. Dia punya alasannya jaga sawah. Dia jaga orang satu kampung, jadi tak ada rasa rasa orang lain tidak rasa bersalah lah maknanya. Macam kita kalau seorang-seorang bela anjing, kita dah rasa bersalah, orang-orang lain dah tuduh bukan. Kat sana satu kampung, alasan dia untuk berburu, ya, untuk memburu babi dan sebagainya, yang jaga kebun lah, jaga sawah. Tu di Bukit Tinggi, ya.
Jadi kadang sebelah petang tu, dia orang dia bawa anjing dia pergi ke satu lapangan padang. Dia macam peraga lah anjing masing-masing kat situ. Peraga anjing masing-masing kat situ. Ya. Tapi ya itu orang yang faham. Ya, orang faham. Kita orang luar ni biasanya ya mesti mengata bukan-bukan. Ya, tengok orang Islam tu. Orang Islam pegang anjing, bela anjing. Kita akan mengata-ngata macam tu. Kita yang tak faham ilmu. Ya. Sekarang kita dah buka hadis, kita dah terbukalah, celiklah. Ya. Bahawa anjing ini adalah binatang yang orang Islam boleh bela dengan syarat. Ya, bela dengan syarat. Tu, ya. Kalau tak ada syarat macam tadi, macam hadis 1357 tu, maknanya ya janganlah suka-suka kita bela anjing. Ya. Tapi kalau jiran-jiran kita bukan orang Islam, senang. Kalau kita nak bela anjing untuk jaga harta kita, rumah kita, tak apa. Ya, tapi kalau jiran-jiran Islam kita, kebanyakannya mereka tak faham, susah. Ya. Nanti mereka tuduh bukan-bukan ya, pahaman kita. Macam tu. Ya. Baik, kita teruskan lagi 1359. Siapa nak baca? Teruskan 1359. Silakan. Tadi siapa? Tadi ada yang nak baca tadi, tak dapat. Siapa tadi? Okey. Okey, 1359 hadis sah. Matan, binatang buruan. Hadisnya sah ya, matannya. Binatang buruan yang mati kerana kena badan dari alat pemburu itu tidak boleh dimakan. Kerana termasuk yang mati dipukul. Hukum haram. Hukum haram. Baik ya. Semak semula. Sekarang ni, contoh ya. Kita punya lembing ya. Lembing ni depan tu adalah besi. Ya, terkadang pangkalnya dia gunakan bukan besi. Ya, dan terkadang juga lembing tu seluruhnya besi tapi yang tajam depan. Seandainya ya dia balingkan lembing tadi, ya baca bismillah, dibalingkan kena pada binatang itu mati, maka boleh dimakan. Tapi seandainya kita terkena kepada batang dia, batang lembing tu, tidak boleh dimakan. Kalau seandainya dia mati, tidak boleh dimakan, sebabnya itu termasuk seperti dipukul. Ataupun kita pukulkan batang tu kepada binatang tu mati. Ya, itu juga tidak boleh dimakan. Ya. Sebab apa? Itu ya tidak dikira sebagai bentuk sembelihan. Itu termasuk yang dipukul. Ya.
Baik ya, teruskan hadis 1360 ya. Siapa nak baca 1360? Silakan. Teruskan, siapa tadi pun boleh baca. Dari Abi Sa'labah. Okey, 1360 catatkan hadis sah. Matan, binatang buruan yang hilang. Binatang buruan yang hilang dan boleh dimakan, apabila dagingnya belum busuk. Dalam braket, hadis ini, masuk dalam braket ya, hadis ini menjadi keterangan bagi hadis 1358. Tutup braket. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini memanah ni, ia biasanya jarak tu jauh. Jadi terkadang bila kita panah binatang itu, binatang tu dapat lari lagi. Kemudian menghilang. Masuk dalam semak, hilang. Cari-cari tak jumpa. Kalau seandainya jumpa, lebih kurang petang ke, daripada pagi jumpa petang, elok lagi tu. Belum busuk lagi. Boleh dimakan. Halal. Tapi seandainya dah membusuk tu, faham-faham je lah. Walaupun memang panah kita. Syaratnya yakin yakin tu panah kita. Bukan panah orang lain. Kalau panah orang lain termasuk raibah, keraguan. Itu tidak boleh. Syaratnya panah kita dan yakin bahawa binatang itu tidak membusuk lagi. Bolehlah dimakan. Itu dikatakan anak panah. Anak panah ni mana lontaran tu begitu jauh. Kadang kalau senapang pun dengan jarak jauh, kadang binatang itu boleh lari lagi. Sempat. Mana nyawa-nyawa ikan tu dia boleh lari lagi. Kadang pun tak jumpa. Kalau burung yang ditembak pun terkadang sempat dia terbang. Nyawa ikan tu dia terbang dan hilang. Seandainya dia jumpai dan yakin kita punya sasaran, bolehlah dimakan selama tidak membusuk. Okey, teruskan lagi 1361. Siapa nak baca silakan. Bagus bab ini kita semua dapat didedahkan tentang hal-hal buruan. 1361. Orang ya, sila. Orang bawakan kepada kami daging yang kami tidak ketahui, ataukah mereka itu tidak sebut nama Allah padanya atau tidak, maka sabdanya, tidaklah kamu sebut nama Allah waktu memakannya dan makanlah dia. Diriwayatkan oleh Bukhari. Catatkan 1361 hadis sah. Matan, sembelihan yang tidak diketahui diucapkan bismillah atau tidak,
boleh dimakan dengan syarat waktu hendak makan kita menyebut bismillah. Hukum wajib. Ini biasanya adalah makanan-makanan ya yang sudah terhidang, yang kita tidak tahu ya kedudukan dia, ya sembelihan dia kita tidak tahu, makanan sudah terhidang. Tapi kita taklah meragui ya kerana makanan itu ya semuanya adalah daripada ya orang-orang Islam. Tapi hanya meragui binatang ini disembelih menyebut bismillah atau tidak. Jadi nak menjadikan dia ya tidak ragu, bacalah bismillah ketika nak makan. Ya. Kecuali yang pasti memang bukan daripada orang Islam. Contohnya ya ayam-ayam yang disembelih oleh orang yang bukan Islam. Dah tentu kita tahu. Maka ya itu dah tentu haram. Tidak boleh kita makan. Tapi kalau daripada tangan-tangan yang kita tahu daripada orang Islam, ataupun ya banyak binatang-binatang import daripada luar, ya manalah kita tahu sana disembelih dengan bismillah ke tidak. Tapi JAKIM kata halal, COP halal, ya. Tapi dah berapa tahun pula digegarkan, ya banyak daging-daging datang tak halal. Manusia ya masyarakat Islam pun dah kenyang dah, jadi darah daging dah puluh-puluh tahun, ya. Barulah tersebar tahu, ya. Jadi ya dalam hal itu adakah kita salah? Ya kita tidak bersalah, ya sebab ada ya pihak yang berwajib telah diamanahkan ya untuk mengetahui atau ya memeriksa halal dan haramnya. Ya jadi kerana dia katakan halal, maka ya kita tidaklah ada keraguan. Ya. Tapi seandainya masih lagi ada was-wasnya, kita baca bismillah. Ya. Untuk menjadikan ia tidak ragu, ya bacalah bismillah. Itulah ajaran Nabi SAW. Ya. Baik, 1362. Siapa nak baca? Okey, ya sila. Dari Abdullah bin Mughaffal bahawasanya Rasulullah SAW larang melempar dan bersabda, sesungguhnya batu lemparan itu tidak bisa memburu buruan dan tidak bisa menyakiti musuh, tetapi ia bisa memecahkan gigi dan membutakan mata. Mutafaq alaihi, tetapi hadis ini bagi Muslim. Enggak bisa, Bu. Bisa. Banyak bisanya. Ya. Bisa tu mah tidak boleh, ya. Tidak bisa, tidak boleh, ya. Indon. Ya, dia kata bisa, ya. Okey. Ya, catatkan dulu hadis 1362, hadis sah. Matan, lemparan dengan batu dan sebagainya tidak dianggap alat pemburu. Hukum tidak boleh dipakai. Jadi kalau kita ya gunakan batu, kita lempar dengan batu, ya, artinya mengikut hadis ini, ya binatang tu mati dengan lemparan batu tu,
ya masih dihukumkan haram. Mana kita tak boleh makan. Ya, sebab batu tu hanya boleh membutakan mata atau mematahkan gigi. Ya, tapi dia tidak boleh melukakan. Sebab sembelihan ini perlu melukakan yang boleh ia mengalirkan darah. Ya. Sebab itu batu itu balingan batu, ya, dia tidak melukakan. Ya, maka ya Nabi kata ya tidak halal. Ya, kalau buruan itu dengan batu. Samalah dengan kita pukul. Ya. Kan dalam surah Al-Maidah ya ayat 3 tu disebut ya, binatang yang terjatuh, binatang yang berkelahi ya. Berkelahi, binatang yang dipukul. Jadi semuanya itu termasuk dalam bab haram, tidak disembelih. Ya. Baik, sambung lagi 1363. Siapa lagi nak baca? Silakan. Sila. Silakan. Ya, catatkan 1363 hadis sah. Matan, dilarang menjadikan binatang sebagai sasaran untuk belajar menembak, memanah dan sebagainya. Hukum haram. Baik ya, semak semula. Ini keindahan Islam ya, keindahan Islam. Walaupun hal ini dikatakan kita belajar. Ya, belajar memanah, belajar menembak. Ya, dengan sasaran-sasaran. Tapi dalam Islam tidak boleh dijadikan binatang hidup sebagai sasaran. Ya, diletakkan ayam hidup ya sebagai sasaran tembakan kita atau panahan kita, ataupun binatang-binatang lain sebagai sasaran kita. Rupanya dalam Islam ya tidak dibenarkan, haram hukumnya dan kita berdosa. Ya. Kita menganiaya. Apa salahnya buat sasaran lain? Ya, gunakan ya sasaran ya yang tidak menggunakan benda hidup. Sama juga. Kalau tepat-tepatlah. Buat apa perlu kepada sasaran benda hidup? Ya. Kalau kita sendiri, kita bayangkan, balikkan kepada diri kita, kita jadi sasaran, nak tak? Kita jadi sasaran. Siapa nak belajar memanah? Saya sanggup jadi sasaran dia. Sanggup? Pokok tak apa. Ya. Jangan jadi benda hidup tapi bukan benda berdarah atau menyawa ya. Dia tak apa ya. Jadi mana binatang tu binatang yang bernyawa, berdarah ya, kita jadikan sasaran. Kadang kita lihat ya orang-orang yang melakukan demikian dengan cara dicampakkan burung, ditembak. Ya, burung tu dicampakkan, mana terbang burung tadi tembak. Jadikan sasaran. Tak boleh ya, dalam Islam tak boleh demikian. Ini cantiknya Islam. Walaupun hal-hal demikian kita tak boleh nak menyeksa. Itu dah kira menyeksa. Baik, kita teruskan lagi. 13 berapa? 64 ni. 1364. Teruskan. Bacalah.
Baik, catatkan hadis 1364 hadis sah. Matan, batu boleh dijadikan alat penyembelih. Hukum mubah. Baik ya, kita kena faham ya. Batu ini, batu yang berbentuk seperti pisau. Ya, dan batu juga dia boleh tajam. Ya. Kita jangan fikirkan setiap tempat semua ada besi. Tak mesti. Tak semua tempat ya mereka memperolehi besi. Jadi, ya kena menggunakan benda-benda yang dikatakan sebagai tajam. Ya, contohnya seperti di sini disebut batu. Ya, kalau ada besi, besilah, ada pisau, pisaulah. Kalau tak ada pun, kalau orang-orang dalam hutan, ya tak ada benda yang tajam, ya mereka boleh gunakan dengan buluh dipertajamkan seperti pisau. Ya, pun boleh, ya. Bukan batu tu dilontar, yang haram tadi dilontar, mati. Ya. Kalau kita tengokkan bangsa-bangsa lain yang bukan Islam lah, mana bangsa-bangsa lain, mereka membunuh binatang ni dengan cara diputarkan leher ayam tu, ya, patah leher ayam tu, mati ayam tu dengan tidak keluar darah. Ya. Terkadang dicuit saja lehernya, tak putus pun urat tu. Kesian ayam tu. Dia belum mati lagi dah direbus. Ya, dah dikisar. Ya. Jadi ya, yang lain-lain pula dia cara pukul. Ya, cara pukul, dipukul. Nampak tak ada, ya tak tahulah. Tapi bukan di negeri kita. Ya. Di negeri, ya, bukan negeri kita, tapi dia kat dalam tengok video tu lah. Dia bunuh menyembelih lembu. Dia ketuk kepala tu. Ya, dengan jenis yang tukul besi yang selalu pecahkan batu bata ni. Yang besar tu. Dia ketuk kepala tu, terus mengelupur si lembu tadi, dan disembelih. Cara macam ini juga disebut sebagai mati bukan disembelih, tapi mati dipukul. Ni ya di India, tapi ya nampaknya macam di India sebab orang-orang ni muka-muka seperti India, tapi India Hindu mana dia makan lembu. Ya makan lembu ya orang-orang kita. Orang-orang Islam maknanya, ya, orang-orang Islam yang makan lembu. Tapi patutlah mereka seorangnya boleh rebahkan lembu. Ya, dia ketuk kepala lembu tu sekuat-kuatnya dengan tukul besi yang sebesar-besar tukul besi gitu. Ya. Terus jatuh lembu tadi, mengelupur. Dan dah senyap lembu tu, disembelih. Artinya mati tu mati kena ketuk. Ya, kita jangan buat macam tu lah. Ya. Buatlah cara lain. Ya, kadang orang yang pandai ni dibelai-belai lembu seorang-seorang pun, lembu tu terus rebah pun ada juga. Tadi pun diketuk-ketuk. Ya. Yang pandai-pandai lah membelai. Yang tanpa membelai kena tanduk lah, kena terajang di lembu tu. Mati pula yang nak menyembelih tu. Ya. Ya. Tapi kalau seandainya ni ya, di luar negara, lembu ni dipengsankan. Lembu ni dipengsankan. Ya. Dipengsankan itu dia tak mati ya. Jangan salah faham. Dipengsankan kemudian disembelih. Apa hukumnya? Ya. Hukumnya ia diperbolehkan. Diperbolehkan demikian. Artinya kan dalam hadis menyatakan ya sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya supaya tidak menyakiti. Nabi kata pertajamkanlah pisaumu supaya tidak menyakiti binatang. Artinya itu tujuannya nak menyembelih tadi supaya tidak menyakiti mereka.
Jadi contoh dipengsankan tadi, lembu tu pengsan, disembelih. Jadi dia tak terasa sakitnya. Macam orang operation lah. Kalau orang operation contoh, ya, tak payah nak bius-bius, terus operation lah macam. Meraung tak? Meraung tak? Nampak pisau je dah meraung. Belum dia lagi di operation kan? Kenapa perlu dibius? Supaya kita tak dapat rasa ya sakitnya tadi. Jadi artinya diharuskan, dibolehkan. Tapi di tempat kita ni belum buat lagi seperti itu. Ya. Tak tahulah kalau belanja mahal ke apa. Tapi di luar negara memanglah mana yang dikatakan sebagai halal datang ke tempat kita, kebanyakan sembelihannya cara macam itulah, dipengsankan. Ya. Disembelih baru hantar kepada kita. Artinya hukumnya boleh sebab dia tak mati lagi dan tidak menyakitkan. Itu ya, kena faham. Okey. Jadi kalau lembu tu kita padar dulu, lepas tu baru kita sembelih. Okey. Ya. Maknanya kalau lembu tu liar. Kalau ya, boleh. Ya. Boleh, ya. Tapi kalau seandainya sasaran itu kena panah tu dia boleh mati, pun dah halal juga. Bismillah dululah. Kalau tak mati, maknanya kita kena sembelih juga. Sembelih. Sebab syarat sembelihan tadi mesti mati. Ya. Ini menyembelih binatang besar-besar ni pun, ya perlu ada kemahiran ya. Jangan main nak pandai-pandai sembelih ya. Binatang tu tak mati-mati. Ya. Jangan salah faham ya. Ada orang sembelih tu sampai berjam-jam tak mati. Berjam-jam tak mati, ya. Boleh jalan lagi, ya. Jadi tak boleh. Tak boleh. Jadi syaratnya sembelih lagi lah. Sembelih lagi lah biar sampai mati. Syaratnya sembelih itu mati. Jadi ada setengahnya kadang mereka berfaham kalau tak mati, ya, tak boleh disembelih. Jahit balik semula. Menganiaya binatang pula, nak jahit semula pula. Ya. Lagi sakit. Ya. Jadi jangan kita seksa binatang tu. Sebab itu saya katakan kalau nak sembelih ni memang kena orang yang mahir. Kalau tak mahir, macam lembu kadang, lembu korban kan, kadang berlaku. Ada setengahnya tu tak mati-mati sampai sejam tak mati. Ya, masih lagi bernapas. Ada urat yang tak kena. Jadi hal macam ini, ya, kalau dah tahu, hendaklah sembelih lagi. Ya, sampai dia mati. Ya. Ada urat yang tak kena. Itu yang dia tak mati-mati. Ya. Kan kesianlah macam tu. Ya. Jadi seksa kat dia. Seksa kat binatang tu. Ya. Sebab itu saya katakan kena orang yang berpengalaman, yang mahir. Ya. Jangan yang tak biasa buat-buat, ya, tak menjadi nanti. Ya. Kena belajar. Ya. Ada orang kadang-kadang dia ada jelas nak tutup ni, tak tahu apa pula. Cuma saya tak boleh selesai pun. Dia bukan seperti macam kata binatang tu sendiri mengelola diri kat dia. Soalnya dia macam ada sendiri ke binatang tu macam bersedia untuk disembelih. Ya, maknanya hal itu tidak salah. Tidak salah kalau seandainya dia ada kemahiran untuk menundukkan binatang. Sebab kalau di Arab Saudi itu mereka sembelih kambing seorang ya. Tak ada 2-3 orang pun, seorang je.
Ya, kadang lembu pun ya mereka seorang juga pun direbahkan macam tu ya. Dia ada cara, bukan mesti baca. Bukan ada bacaan, ada cara dia tu. Ya, ada ditunjukkan kadang dalam video orang orang Arab ni. Dia tunjukkan pada orang Melayu. Dia cara cara tu. Tak ada bacaan apa. Ya. Kadang tiup tu Ustaz. Dia digosok-gosok dia dah tunduk. Ya. Ya. Jadi ialah kadang bergantung pada kemahiran masing-masing lah. Mana diperbolehkan asal tidak menyeksa dia. Itu dia. Ya. Tapi kalau guna-guna sihir-sihir ni tak payahlah. Ya. Itu dah jadi ilmu buaya pula, tunduk buaya. Ilmu tunduk buaya bawa ke lembu. Tak. Baik sangka je lah. Kita yang makan baik sangka je lah. Bacalah bismillah. Ya. Yang menyediakan makanan tu, ya, itu hal dia. Yang kita yang nak makan ni. Ya. Kita yang nak makan ni baca bismillah. Tapi memang sebaiknya lah. Kalau kita dah biasa baca bismillah, ya, sengaja ke tak sengaja nak makan mesti baca bismillah. Ya. Ada teringat ada satu orang tak betul lah, tak betul sikit. Ya, dia minum arak, ya. Kat kedai tu, kat kedai Cina tu dia minum arak. Orang kita lah, tapi tak betul lah, tak berapa betul dia minum arak. Sebab sempat baca bismillah. dia minum baca bismillah sebab dah dilatih daripada biasa kan, jadi kebiasaan dia. Ya, benda haram pun dia baca bismillah juga. Ya, minum arak pun baca bismillah, itu yang kelakar tu. Ambil rokok baca bismillah, dah biasa. Ya. Setiap masuk mulut dia sebut bismillah. Ya. Kadang elok tak elok, halal ke haram ke, bismillah juga. Macam tu lah. Dah terbiasa. Ya. Jadi kita punya kuliah kita hentikan sampai situ dulu. Ya, InsyaAllah akan datang kita boleh sambung lagi cerita berkaitan dengan buruan ini. Tapi rasanya dah banyak perkara yang telah terdedah dan dapat kita manfaatkan bersama ya, insyaAllah. Jadi kita sudahi dengan doa.